Kita secara individu adalah untuk memberi sumbangan dan juga memberi manfaat kepada masyarakat, bukannya untuk kebaikan diri kita semata-mata. Jadi kalau ada perkara yang boleh kita perbaiki dalam masyarakat, kita boleh sumbangkan, maka kita perlu lakukan. Kalau kita nampak sampah di atas jalan, kita tidak boleh fikir bahawa tak perlu angkat sebab ada orang yang dibayar upah untuk angkat sampah itu. Apa salahnya kalau kita sendiri mengangkat sampah itu dan kita buang di tempat yang sepatutnya? Ini perubahan daripada sikap acuh tak acuh, tak ambil peduli, sikap yang mementingkan diri sendiri ni kepada sikap-sikap yang lebih positif, serasi dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Kita sendiri yang berubah pada diri kita, kita tunjukkan contoh itu, insya-Allah orang akan melihat, dan apabila orang melihat, orang akan mengikut. Apabila kita tunjukkan contoh, mungkin 10 orang nampak, dan 10 orang itu apabila dia mengikut contoh kita, mungkin setiap orang itu 10 orang lain akan nampak. Jadi kesannya akan menjadi lebih besar. Bismillah, fiqatan وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah. Untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Mona, kita nak teruskan lagi bicara kita dan juga perkongsian ilmu kita menerusi di setiap hari Jumaat. Salam Saidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita akan bersama lagi rancangan Usrah Nurani. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini di talian, Alhamdulillah, ada bersama nakib kita Al-Fadhil Ustaz Dhul Ramli Muhammad Razali. Ya, dah pun bersedia sebenarnya dekat talian kita ni. Kita nak bersama dengan Ustaz Dhul Ramli sebagai nakib tetap kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau minggu lepas Ustaz dekat studio, minggu ni betul-betul kat konti ni Ustaz. Masya Allah. Studio juga tu belakang Studio juga tu. Allah. Terima kasih Ustaz sudi lagi bersama kita Ustaz untuk memimpin Usrah Nurani pada petang ini. Masya Allah Mona. Dan sebenarnya kita sama-sama boleh tonton di Facebook Live IKIM FM. Kita sedang siarkan secara langsung di Facebook IKIM FM. Anda boleh share dan juga like, komen, semuanya lah kan. Kalau ada cerita pengalaman boleh juga sama-sama dengan kita. Di situ insya-Allah kita akan cuba baca-bacakan. Iya, dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk mukadimahnya dan juga ta'arufnya Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah ya. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sama ya. Ustaz. Bercahaya-cahaya berwarna-warni nampaknya di konti kita. Alhamdulillah. Kita rindu Ustaz punya datang konti. Zahiran wa doalah batinan. banyak-banyak Ustaz. Amin. La yaqusna illa muqabalatak faqat Ustaz. Allah Ma ajmal qalam yani. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, kita mulakan. Saya mohon izin untuk mulakan usrah kita dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Sekali lagi terima kasih kepada kedua DJ yang saya kasihi dan saya hormati. Terusnya pada semua, saya kira rakan-rakan usrah yang bersama dengan kita. Dan saya nak simpan dulu tetamu istimewa kita untuk sedikit mukaddimah sebagai kelaziman dalam usrah kita. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita melalui fasa panjang dalam tempoh wabak ini, dan ianya sangat-sangat menguji
dari sudut kesihatan, daripada sudut perhubungan, daripada sudut ekonomi. Dan ujian ini kita dapati ibarat satu ujian yang sangat melelahkan, bahkan memenatkan dan menyakitkan. Sehingga mungkin ramai di antara kalangan kita yang rasa bila nak berlalu, ya, sampai bila semua ujian ini, ya. Dan kita nak masuk pada tahun baru, mungkin kita juga khawatir, dan kita juga khawatir sebab kalaulah Allah pernah biarkan Bani Israel terperangkap dan sesat selama 40 tahun di padang Tih, dan Allah tidak melepaskan mereka daripada kesesatan tersebut, maka sebab itu kita juga sepatutnya kena benar-benar lagi berdoa dan terus berdoa, berharap dan mencari kekuatan yang sepatutnya ketika kita berhadapan dengan wabak yang sebeginilah, ya. Dan saya kira kita harapkan sangat Usrah Nurani ini menjadi satu sumber untuk kita mencari kekuatan. Saya terutamanya ingin mencari kekuatan agar terbina kekuatan dalaman yang hakiki di samping kekuatan-kekuatan tambahan yang kita dapat daripada perkara-perkara lain. Jadi inilah harapan kita pada setiap minggu, ya, DJ Syafiq dan DJ Mona. Baik. Saya sebenarnya memang nak peruntukkan mukadimah ni sikit saja, kerana alhamdulillah DJ Syafiq nak ucapkan banyak jutaan terima kasih sebab berjaya mendapatkan tetamu hebat ni. Allah, bukan senang nak dapat, ya. Betul. Ya. Jadi kita duk meminang lama sangat dah. Jadi akhirnya orang kata kalaulah buah tak gugur tu, alhamdulillah hari ni dengan izin Allah mesti ada sebabnya, ya. Mesti ada sebabnya kita dapat tetamu yang hebat ini. Jadi tak payahlah saya nak panjang-panjang. Saya kira kita nak bertaaruf dengan dua tetamu yang hebat yang bersama dengan kita. Saya nak mulakan dengan Al-Fadil Ustaz. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Zul. Rindu rasanya lama tak jumpa. Masya-Allah. DJ Syafiq, DJ Mona. Ya Ustaz. Abah Cik Syah kita, Allahu Akbar. Terima kasihlah kerana menjemput saya. Yeah. Saya Ustaz Abdullah Khairi ataupun lebih dikenali sebagai UAK lah. Pertama kali masuk Radio Hakim, terkejut aku. Allahu Akbar. Ingat kan orang lainnya terkejut, Ustaz pun terkejut, ya. Ada pun terkejut bila DJ Syafiq telefon dia, Ustaz, sebenarnya hari ni ada program. Ada orang anak saudara angkat nikah, tapi kerana Ustaz Zul punya pasal, kita udara jugalah. Alhamdulillah. Apa, anak saudara tak apa Ustaz, InsyaAllah boleh dirukhsahkan, kan. Sekarang ni alhamdulillah ana berada di Pulau Pinang lah, di hadapan kafe Mahat Tafiz Asy-Syafi'i. Ataupun lebih dikenali sebagai Pak Si lah sekarang ni. Sebab kalau duduk dekat rumah, line tak apa clear, jadi ana duduk dekat dataran ni. Dataran perhimpunan. Di sepenuh masalah di sini dah 4 bulan dah tak keluar. Allah. Duduk kita duduk pegang buah tasbih nampaknya. Ada sikit taruh. Sikit taruh daripada anak. Baik, alhamdulillah. Saya kira siapa yang tak kenal Ustaz Abdullah Khairi, alhamdulillah, ya. Kita boleh tengok di YouTube, kita tengok di TV juga, bahkan kita dengar banyak juga di mana-mana radio suara Ustaz Abdullah Khairi yang biasanya Sabtu Minggu, ya, kita duduk bersama dengan insan-insan yang orang kata hebat, besar, ya. Tapi kali ini bukan sekadar hebat dan besar, suaranya besar, alhamdulillah, ya. Jadi bukan sekadar insan yang besar, hebat, tetapi suaranya begitu menggegar. Saya tak boleh faham kalau Ustaz Abdullah Khairi bagi khutbah ada juga sekiranya kalau orang yang tertidur. Ana tak boleh faham. Yang tu memang orang kata tak boleh brain. Memang tak boleh faham. Dan Ustaz Abdullah Khairi alhamdulillah dulu sering kalau bukan masa PKP ni bawa umrah, ya. Dan begitu menyayat hati sebenarnya, walaupun Ustaz Abdullah Khairi ada cara tersendiri mungkin dalam gelak tapi sampai, ya. Ada yang masuk terus ke dalam hati kita. Dan alhamdulillah Ustaz,
kami semua dalam usrah kita semua dalam usrah Nurani ni mendoakan Ustaz lah ya. Dan apatah lagi Ustaz, ana akan sebut benda yang sama pada orang yang menjayakan mana-mana madrasah kita Ustaz. Sebab bukan senang bukan senang untuk bangunkan sebuah madrasah. Cabarannya begitu besar, dan kerana itu kita sangat khawatir. Sebab itu kita sokong dan doa Ustaz ya, sebab semoga Ustaz dapat sebaik mungkin insya-Allah berjaya dalam melaksanakan madrasah paksi di Penang dan tugasan dakwah yang lain. Ada rezeki nanti insya-Allah habis PKP semua okey, kita duduk betul-betul depan DJ Syafiq, DJ Mona ya. Kita belajar dengan diorang insya-Allah ya. Ana nak belajar daripada Ustaz, kami semua nak belajar dengan Ustaz. Jadi Ustaz, kami semua tak tahu nak cakap terlampau gembira ya kepada kami. Ustaz, Ana tengok cerita X-Men, Wolverine, ana tengok tiba-tiba pula rasa macam ternampak macam X-Men hari ni petang ni ya. Saja timbang jambang. Oh, timbang jambang. Mungkin yang dengar radio tak perasan, tapi yang tengok live mesti percaya, setuju apa yang saya kata. Baik, alhamdulillah kita dah dengar Ustaz Abdullah Khairi. Yang penting kita nak dengar nanti isi-isinya ya, ni baru ta'arufnya ya. Baik, alhamdulillah. Yang kedua ya Ustaz, tenang je orangnya ya. Setenang bukan ketika berbicara, tetapi ketika meluahkan rasa hati melalui irama ya, rhythm, suara. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga DJ Syafiq sebab berjaya juga mendapatkan seorang daripada kumpulan intim lah. Sebab tadi Ustaz Abdul Hairi dah sebut nama kan. Jadi minta sedikit ta'aruf daripada akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zuramli, Al-Fadhil Ustaz Abdul Khairi, kepada DJ Aikim kita, Syafiq dan juga Datin Mona Jasman masya-Allah. Alhamdulillah, syukur petang Jumaat yang berkah ni kita dapat bersama-sama. Jadi saya nama Muhammad Syahril bin Abdul Khalid, ataupun dalam kumpulan intim dipanggil Syah lah, ataupun di rumah dipanggil Along lah, sebab anak sulung kan. Ataupun dalam animasi Omar dan Hana, kalau biasa dengar suara Ustaz Musa tu, saya lah Ustaz Musa tu. Tapi yalah, itu animasi kan. Dan dalam intim saya sebagai ketua kumpulan, alhamdulillah. Dan sekarang ni sebenarnya berada di studio Warisan Studio di Sejangkang, Selangor. Untuk persiapan, sebenarnya malam besok kita ada konsert intim 20 tahun. Dan ni saya di bilik studio lah ni. Diorang sebenarnya sedang praktis dengan kumpulan Exist dan juga kumpulan Hijaz. Jadi itulah sedikit pengembangan. Dan sepenuh masa lah saya dengan Intim Records, syarikat kami. Dan kita pun ada terbitkan juga CD Ustaz Zuramli ya. Ada tampilkan Ustaz Zuramli dengan zikir hati kan. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Dan Ustaz Abdul Khairi belum sempat lagi, masya-Allah. Sempat bersama-sama dalam program kat Penang itu ya. Masya-Allah, alhamdulillah. Saya kalau nak record pun suara sakaratul maut Allah Akbar. Sajak ya. Allah Akbar. Sakarat. Baik, alhamdulillah Syah intim, dan intim dah 20 tahun ya. Intim 20 tahun, tapi saya bukan 20 tahun lah. Intim sendiri 20 tahun ya. Saya kali 2. Ada maksudnya intim tu sendiri dah 20 tahun ya. Betul-betul daripada Persada tahun 2000. perjuangan orang kata mengangkat dakwah melalui seni suara ya. Dan saya kira alhamdulillah kami nak ucap juga syukur dan syabas dan tahniah lah kepada intim kerana berjaya bertahan selama itu dalam satu kumpulan ya. Bukan senang ya. Masya-Allah. Bila kita seorang tu mungkin kalau apa-apa berlaku maka habislah. Tetapi bila kumpulan ni maknanya kekuatan persahabatan tu, dan kami doalah insya-Allah sebab saya yakin apa yang intim niatkan adalah semuanya benda baik. Dan salah satu sifat yang kita belajar adalah apabila ada benda baik, maka kita akan rasa gembira dengan kebaikan-kebaikan. Idza ahsanu istabsyaru.
wa idza asa'u istaghfaru. Bila benda baik kita fakat suka sangat. Kita suka sangat Ustaz Abdul Khairi buat madrasah. Kita suka sangat inti buat dakwah melalui itu. Dan masya-Allah kita doakanlah insya-Allah ya. Sampai salam nanti pada semua rakan-rakan intim yang lain insya-Allah, walaupun Ustaz Abdul Khairi dia tak ajak kita kan. Dia tak ajak kita pergi apa-apa kan. Tak apa, bukan nak apa-apa saja tanya aja. Konsert online Ustaz. Konsert online. Jadi online. Allah Akbar. Jadi kita dengar daripada Syafiq dan DJ Mona. Masya Allah. Bila dengar saja sahabat usrah kita bagi salam seperti apa kata Ustaz Zul, memang semua orang akan jadi rasa macam ni lah Mona. Orang betul. Kata macam memang dah kenal ni. Kan. Tambah-tambah Ustaz Syah kalau bagi salam tu macam lagu Nur Kasih lah. Betul lah. Macam 20 jugalah kan. 20-an jugalah. 20-an ke kan? Dia kata kali dua tadi. Kali dua kan. Masya Allah. Masya Allah. Apa-apa pun kita nak ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bersama kita untuk Usrah Nurani pada petang ini. Baik Mona, jom kita tak nak lengah masa. Kita nak buka tajuk perbincangan kita pada petang ini yang saya kira memang kena dengan sahabat usrah kita dan juga naqib kita akan membawa perkongsian ilmu pada petang ini. Untuk petang ini tajuknya yang dipilih alhamdulillah Masjid Merinduimu. Ya, Masjid Merinduimu kan Mona. Kalau hari ini kita lihat memang betul kekangan kita juga dan SOP yang sedang kita lalui sekarang ni memang semua kita orang berjaga-jaga. Namun di sebalik Masjid Merinduimu itu kadang-kadang kita kena fikir juga kita dekat rumah ni adakah kita buat amal ibadah kita seperti majlis ilmu kan. Yang dilakukan di masjid memanglah masjid tutup tapi kita ni dekat rumah yang ada bersama keluarga, adakah kita masih teruskan seperti biasa kekalkan momentum ibadah kita itu. Sebenarnya itu yang boleh kita sama-sama nak bincang-bincangkan Ustaz. Tajuk kita Masjid Merinduimu. Silakan Ustaz. Baik, Allahu Akbar ya. Saya kira tajuk ini sangat menyentuh hati-hati kita dan apabila kalimah rindu digunakan, kita tahu betapa rindu adalah sesuatu bahasa hati yang terbit daripada cinta dan sayang. Maknanya apabila kita sayang rumah Allah, barulah kita akan rindu pada rumah Allah. Dan manusia tak akan sayang kepada rumah Allah sebab rumah Allah hanya simbolik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang yang rindu Allah akan rindu rumah Allah. Orang yang sayang Allah akan sayang kepada rumah Allah. Dan kita terima satu realiti hakikat bahawa wabak ini sangat mengekang kita. Dan kita berbincang pada petang ini pun antara batas kerinduan yang kita nak luahkan kepada Allah tentang betapa rindu kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham tentang batas-batas SOP yang kita terpaksa lalui. Dan dalam kerangka antara dua inilah kita nak luahkan rasa hati kita. Dan kita nak sangat satu ketika masjid akan kembali meriah setelah semuanya berlalu pergi. Kita nakkan sangat bagaimana ruh masjid itu. Cuba bayang ya, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi Allah Adam alaihi salam ke atas muka bumi, maka Allah meletakkan, menandakan terlebih dahulu awwala baitin wudi'a linnas. Allah menjadikan rumah yang pertama untuk manusia, kata Allah. Rumah itu adalah rumah Allah. Jadi rumah Allah, Allah sebut linnas, untuk manusia. Jadi pasti banyak yang kita nak bincang pada petang ni. Saya terutama pastilah tak sabar nak dengar suara Ustaz Abdul Khairi. Allahu Akbar ya. Duk tengok kat YouTube je tak puas lah kali ni. Alhamdulillah dapat dengar insya-Allah daripada Ustaz Abdul Khairi. Dan Akhi Syah sendiri tentulah dengan suaranya yang Allah dah bagi lembut, lunak, meruntun jiwa ya. Setengah-setengah logam boleh cair saya kira kalau Allah dengan bila Syah dia mula lantunkan dia punya Nur Kasih. Itulah kita tak tahu lah. Baik, kita nak juga bincang pada petang ini sebab kita sangat takut. Mungkin kalau ada setengah daripada rakan-rakan kita di kalangan kaum muslimin yang telah tidak pergi Jumaat, mungkin ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sepanjang PKP mungkin. Maknanya cuba bayang betapa jauhnya kita dengan Allah, jauhnya kita dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita nak roh ni tetap ada, dan saya yakin para pendakwah, para penasyid, ya, bila berlalu PKP, kerja mengajak manusia mengimarahkan rumah Allah ni akan jadi berganda-ganda. Sebab apa? Sebab manusia dah jadi lalai lah. Dulu kalau tak 3 kali Ustaz, ya, tak pergi Jumaat tu rasa munafik dah. Ya. Tapi bila berlaku PKP ni, kadang-kadang berbulan-bulan tak pergi, tak rasa salah apa pun. Kenapa? Sebab kita tahu bahawa kekangan ini. Jadi semua yang saya kasih jalan pada petang ini, kita nak sentuh kesedaran kita. Ya, kalau kita tengok dalam sebuah hadis Nabi ditanya tentang apakah tempat terbaik di atas muka bumi. Apakah tempat terbaik di atas muka bumi? Dan Nabi menjawab, inna khairal biqa'i fil ardi al masajid. Tempat yang paling baik, kata Nabi, di atas muka bumi adalah masjid. Yang kosong sekarang ni, yang terbiar sekarang ni, yang hati umat seolah-olah tak rindu, tak sayang, tak cinta, tak kasih kepadanya. Dan sebelum saya serah pada Ustaz Abdul Khairi, marilah kita dengar sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Harith ibn Abi Usamah dalam musnadnya, menyebutkan bahawa di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia. Dan ketika saya dan kita semua berdiri dalam keadaan sangat susah di hari kiamat. Sebab hari yang kita akan diadili, kita akan masuk dalam mahkamah Allah. Manusia kita tahu dalam keadaan terhuyung hayang ketakutan pada masa itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ketika itu, Aina jirani. Aina jirani, aina jirani. Allah menyebut, di manakah jiranku, kata Allah. Di manakah jiran aku, kata Allah. Di mana jiranku, kata Allah. Taqulul malaikatu man dhalladhi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzah. Wahai Allah, mana mungkin ada makhluk yang boleh menjadi jiran kepada engkau yang maha mulia, ya Allah. Kita bertasbih mensucikan Allah daripada jihah, ruang dan tempat, sebab ruang dan tempat adalah sifat makhluk. Maka malaikat berkata, siapa yang mungkin menjadi jiran pada engkau, ya Allah. Tapi mari kita dengar sama-sama dalam usrah kita, yang kita nak bermuhasabah sama-sama, yang kita nak rasakan dalam hati kita bersama-sama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, aina ummarul masajid. Manakah, kata Allah, orang yang selalu mengimarahkan masjid. Maknanya, orang yang mengimarahkan masjid, menghidupkan masjid, memeriahkan masjid, adalah orang yang di hari akhirat Allah anggap yang paling dekat dengan Allah. Dan suasana sekarang, kekangan menyebabkan kita rasa begitu jauh. Sebab itu kita nak suntik dalam hati kita, janganlah jauhnya, maka jauh kita pada hakikatnya. Jadi Ustaz Abdul Khairi, saya rasa Ustaz, kami perlu tonik daripada Ustaz Allah untuk menyedarkan betapa pentingnya rumah Allah ini, dan kita nak sayang, rindu, kasih walaupun dalam batas SOP yang ada. Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Zul. Di atas mukadimah tadi, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bagaimana Ustaz Zul mengulas bagaimana perlunya kita imarah masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil ayat Quran dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Hanya sahaja orang yang memakmurkan rumah Allah. Siapakah mereka itu? Iaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak tahu orang itu beriman atau tidak? Disebut, dimention dekat sini. Iaitu orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, iman ini yazidu wa yanqus. Dia bertambah, dia berkurang. Ketika kita mana berada di rumah Allah, menunjukkan bahawa hebat keimanan kita kepada Allah. Dan kita yakin dengan hari akhirat, bahawa kita akan mati, kita akan berada di alam barzah, kita akan bangun di padang mahsyar, kita akan lalu di titik sirat. Kemudian kita akan berada di hadapan Allah untuk diperhitungkan dengan apa yang kita telah lakukan. Barulah kita akan nak masuk syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillahi min zalik. Sebab itu, kemudian orang yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat, kenapa dalam masjid diulang lagi mendirikan solat? Sedangkan di masjid itu memang nak solat dah. Menunjukkan bahawa pentingnya berada di rumah Allah. Kemudian disambung, fa'asa ulaika ayyaku minal muhtadin. Hanya saja mereka inilah orang yang mendapat hidayah. Ustaz,
Hidayah bukan boleh dicari di pasar malam. Bukan boleh cari di tepi shopping komplek. Bukan boleh cari di pasar-pasar membeli belah. Tetapi hidayah ialah di masjid rumah Allah. Saya nak cerita satu cerita sebab saya banyak perkongsian cerita. Saya pernah bawa jamaah pergi umrah setahun 24 kali Ustaz. Tapi tahun ni tak ada kali, tak boleh bawa lagi Ustaz. Hati ni merindui. Kan? Selalu bawa 24 kali pergi depan Masjid Nabawi, nak masuk makam Nabi, air mata dah mengalir dah. Walaupun 24 kali. Setiap kali masuk mengalir air mata. Setiap kali masuk menangis. Setiap kali masuk nak bagi salam dekat Nabi, hati ni rasa ya Allah rindunya. Tapi tahun ni Ustaz, saya tak dapat berjumpa lagi. Duduk di hadapan makam Nabi SAW. Kerinduan itu mengibau kembali. Ustaz. Bagaimana saya dapat 24 kali selalu pergi. Tapi tahun ni tak ada harapan Ustaz. Tapi saya nak cerita Ustaz, saya bawa ada seorang ketua gangster. Orang Melayu. Dia ni tak mau pergi umrah, tak mau pergi haji umur 55. Saya kata, jom lah abang, Pak Long, saya panggil dah. Jom lah pergi umrah, pergi haji. Pergi umrah, dia kata belum dapat hidayah, dia kata. Ni hidayah dah sampai ni, saya bagi tahu ni, jomlah kita pergi. Akhirnya dia pergi dengan saya Ustaz. Ketika pakai ihram, ringkas cerita Ustaz. Bila dia itibak, dia buka kan bau dia tu. Bila dia buka bau kanan, tiba-tiba dekat lengan ni ada tatu Ustaz. Tatu kala jengking, scorpion. Orang Melayu ni kalau jahat-jahat, saya rasa tak ada tatu lah selalunya. Tapi dia ada tatu. Saya tanya dia, Pak Long, tatu Pak Long? Dia kata, Ustaz, jangan tanya Ustaz, dalam hidup saya apa dosa semua saya buat Ustaz. Saya banyak dosa Ustaz. Saya takut Ustaz, saya nak masuk nanti saya takut tak nampak Kaabah Ustaz. Menangis dah. Saya kata, Pak Long jangan menangis. Hidayah milik Allah. Rumah Allah ini adalah tempat yang paling sesuai untuk kita bertaubat kepada Allah. Ada tempat-tempat mustajab. Nanti saya akan bawa Pak Long. Jadi saya bawa masuk depan Masjid Haram. Ketika masuk, saya kata jamaah, angkat kepala, tengok Kaabah, 20 pahala. Dia angkat Ustaz, tiba-tiba dia tengok depan dia Kaabah. Dia angkat tangan, Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Saya kata, Pak Long, ni depan Kaabah, Pak Long, minta dekat Allah sampai dia terlupa, tersilap sebut. Kemudian dia sebut, Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah. Menangis dia. Ustaz, tuan-tuan yang menyaksikan mendengar, ingat, di depan Kaabah, kita nak cerita tak reti, siapa yang berada dia tahu. Bila dia sebut ampunkan dosaku, dia menangis. Semua jamaah yang saya bawa, 250 orang Ustaz, semua menangis. Sebab saya pakai earphone. Bila menangis, kemudian dah habis semua, saya bawa tawaf, ringkas cerita. Ketika habis tawaf, saya kata dekat dia, Pak Long nampak tak multazam tu? Kenapa Ustaz? Tempat ni mustajab doa. Jom kita pergi lepas kita sa'i, kita tahlul, nanti kita pergi dekat multazam. Ringkas cerita dah habis tahlul, dia pergilah dengan saya. Saya bawa, saya tolak dari depan multazam ni Ustaz. Bila tolak tu, dia kena dada dia dekat Kaabah tu, dinding Kaabah, dia angkat tangan, dia menangis. Allah. Kemudian saya kata, Pak Long, minta. Dia kata nak minta apa? Dia tak tahu nak minta apa. Saya kata, mintalah Pak Long, ampun dosa. Kemudian dia angkat, Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah, menangis dia. Bila dia menangis, saya kata, Pak Long, minta lagi. Saya tak tahu nak minta apa Ustaz. Saya kata, minta lah. Apa yang terlintas dalam otak Pak Long? Apa terlintas dalam hati? Dia pun tak boleh sebut, hanya menangis sebab. Dah habis apa semua, dia kata, Pak Long, sudahlah Pak Long, kita bagi orang lain pula. Kemudian keluar, saya duduk sebelah dia. Saya tanya, Pak Long, bagaimana perasaan? Ustaz, dalam hidup saya tak pernah menangis Ustaz. 55 tahun Ustaz. Tapi hari ini saya berada di hadapan Kaabah. Saya menangis Ustaz. Saya ketua gangster Ustaz. Alhamdulillah, ringkas cerita, ketika balik di Malaysia, saya nak baca khutbah, saya tengok dia duduk di sebelah saya. Alhamdulillah Ustaz, dia pusing 180 darjah. Pusing macam mana? Dia dah pakai serban Ustaz, pakai jubah Ustaz. Duduk sebelah saya tanya, Pak Long, bagaimana balik umrah? Alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah Ustaz. Bila dia kata hidayah milik Allah, saya kata hidayah macam mana? Tiba-tiba dia sintingkan lengan dia. Saya tengok dekat lengan dia, tatu tu dah tak ada. Tapi isi ni terkeluar, isi ni. Merah ni. Daging ni nampak merah. Dengan air bisa. Saya kata, Pak Long buat apa ni? Ustaz, tuan-tuan yang mendengar rancangan pada hari ni, apa yang dia buat? Rupanya balik, dia berdoa depan Kaabah, nak buang tatu tu balik. Dia panaskan setrika. Bila setrika tu dah panas, dia letak dekat lengan dia. Kemudian dia angkat, terkeluar kulit ni lekat dekat setrika tu.
Saya kata, Pak Long sangat buat macam ni kah? Apa dia kata, Ustaz? Menyentuh hati saya. Hidayah milik Allah. Dia kata, Ustaz, lebih baik api setrika membakar tubuh saya, Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat, Ustaz. Saya menangis di hadapan mihrab masjid tu, Ustaz. Kerana apa? Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan buka hidayah dia di hadapan Kaabah ketika menunaikan umrah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, tuan-tuan nak cari hidayah Allah bukan di pasar malam, bukan di shopping kompleks. Tuan-tuan nak cari hidayah Allah bukan di tepi-tepi jalan raya, bukan di mana-mana tempat, tetapi di rumah Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka lah yang dapat petunjuk. Siapa? Orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya, Allahu Akbar ya. Saya kira satu perkongsian yang sangat benar, dan saya yakin ya, seperti bekas ketua gangster tadi yang merasai dan menjumpai ketenangan ya, bila dirinya bawa dan hatinya berada di rumah Allah. Dan rumah itulah yang sekarang ni kita jauh. Masjid itulah yang kita tak boleh langkah masuk dia, Ustaz ya. Dan kita nak sedar sebab hari ni ramai orang yang sakit, ramai orang yang penat, ramai orang yang bermasalah, dan kita tahu bahawa mereka tak ada tempat lagi dah. Ustaz bawa tadi kisah benar betapa manusia yang sedahsyat itu, yang kita kira latar belakang dia, menjumpai ketenangan yang luar biasa pada saat bersimpuh di atas lantai masjid yang Ustaz ulang tadi, tak jumpa di pasar malam. Kita hari SOP dah terbuka, kita dah PKP dah agak bebas, kita boleh jalan ke pasar malam, kita boleh jumpa makanan, kita boleh jumpa barang, tetapi kita tak jumpa ketenangan. Itu yang Ustaz sebut tadi. Dan mungkin kita pergi ke mana pun bumi ini, tetapi kita tak akan jumpa ketenangan yang hakiki untuk menguatkan kita ketika umat sedang sakit pada masa ni, umat sedang penat pada masa ni, suami yang sedang penat pada masa ni, ayah-ayah yang menderita pada masa ini, pekerja-pekerja yang peniaga-peniaga yang tak ada sumber. Di mana sumber kalau bukan rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Masya-Allah Ustaz. Saya kira sangat tepat apa yang Ustaz sampaikan tadi pada semua kami ahli usrah, dan saya yakin setiap daripada kita sekarang lepas ini melihat balik pada kubah masjid, menara-menara masjid yang kemudian kosong, berdebu, yang tak langkah kita masuk ke dalamnya, sampai bila agaknya hati ini akan jadi terus kasar kalaulah lama kelamaan kita kian jauh dan kian jauh dan kian jauh. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Akhi Shah, kita rasa saya rasa biasanya kalau Syafiq dia minta dulu kalau sebelum perkongsian apa, saya kira bagus bawa hati kami ni zikir sikit lah kot. Betul. Sebelum nak kongsi apa-apa ya Ustaz Abdul Khairi, dia nak juga, tapi dia kata dia bagilah peluang kan kat orang yang dah 20 tahun dalam industri kan. Sebab kalau Ustaz Abdul Khairi masuk nanti lain kawan intim nanti 3 tahun. Jadi mungkin DJ Syafiq ya, boleh mungkin minta kalau dapat Syah dapat alunkan zikir ataupun nasyid yang sesuai lah, saya kira untuk hati-hati kami yang sangat tersentuh dengan apa yang Ustaz Abdul Khairi sampaikan tadi. Silakan. Ya, insya-Allah. Abang Syah mungkin ada terletakkan mute tu. Tekan dulu mute tu. Mute kat kamera. Cantik, masya-Allah. Okay, silakan Abang Syah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya syukur Allah SWT dapat bersama-sama majlis petang ni. Ini pun satu kerinduan sebenarnya. Selawat InsyaAllah petang-petang Jumaat ni memang digalakkan kita untuk memperbanyakkan selawat. Saya kongsikanlah sedikit selawat dalam album Nur Selawat. Dan insyaAllah kita sampaikanlah mesej kita, WhatsApp kita, Twitter kita, Facebook kita, khas untuk Rasulullah SAW yang kita memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misba'u sudur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Dengar kita sedih petang ni. Tak boleh nak nyanyi sangatlah. Terima kasih. Baik, Masya Allah ya. Kita betul sebab petang ni kita mungkinlah sebab tajuk kita tu kita nak letakkan posisi rumah Allah itu sangat mulia dan kita kaitkan dengan kisah benar yang Ustaz Abdul Khairi sebutkan tadi kan. Sehingga kita benar-benar bermuhasabah betapa jauhnya kita dengan rumah Allah. Betapa jauhnya kita dengan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan ini hakiki dan realiti. Dan jauh sekali, bukan lagi setiap waktu, bahkan ada yang berminggu, ada yang berbulan ya. Dan kalaulah sebab kita tengok peristiwa tsunami berlaku ya. Tsunami yang berlaku tu cukup mengajar kita. Ketika seluruh bumi dihempas ya oleh lautan sampai tak ada bangunan yang mampu bertahan ya. Itu depan mata kita. Kita kata bukan cerita 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Sekira umur kita. Bahkan hari ini kita pergi ke sana, kita masih dapat lihat ya, kesan-kesan tanda itu. Allah Subhanahu Wa Taala daripada hempasan ni, orang hidup masih cerita kat kita bagaimana ombak yang sangat tinggi, berwarna hitam, mengeluarkan pepasiran daripada dasar laut yang paling dalam dengan deruan memecah seluruh bangunan. Tetapi bila sampai ke rumah Allah, terkuak ombak tersebut. Dan kemudian membiarkan rumah itu tetap teguh berdiri. Habis ombak tersebut melepasi batas pagar masjid, kemudian kembali bertemu menghentam bangunan yang lain. Apakah mesej yang adakah kita tak nampak lagi betapa ya Allah, ketika umat menggelitik kesakitan, rumah Allah lah tempat sebenarnya untuk manusia serahkan diri mereka. Di sanalah yang tadi kata kita nak bawa hati kita ni untuk kita benar-benar supaya kita dapat mendekatkan diri dengan Allah. Sebab apabila kita dapat dekatkan diri dengan Allah, kita tahu bahawa kita sedang bergantung pada perkara yang paling kukuh dalam hidup. Ya. Ustaz, Alhamdulillah kita ada masa dalam sekira 5 minit lagi Ustaz. Masa ni berharga. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kalau apa saja mungkin nasihat ataupun pengalaman yang Ustaz nampak, yang Ustaz cerap dan Ustaz boleh bagikan kepada kami lagi Ustaz. Sebab isu ni pada saya penting sangat untuk disedari oleh seluruh umat. Melihat balik masjid, bangunan masjid, fizikal masjid, bahkan roh masjid itu Ustaz. Ini perlu Ustaz. Silakan Ustaz. Lagi. Allah Akbar. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Ibnu Mas'ud, "Man sami'a munadi", siapa yang mendengar azan, summa lam yujib min ghairil udhur, fala salata lahu. Maksud dia tak hadir dalam keadaan tidak uzur, maka tidak ada solat bagi dia. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita tak ada uzur pada ketika ini. Dibukakan masjid untuk kita. Kita tak nak hadir juga. Rugi kita tuan-tuan. Saya nak cerita, itu di Mekah. Ini ketika berada di Malaysia. Lebih kurang dalam 2015 saya baca khutbah. Khutbah tu hari raya tu jatuh pada hari Jumaat. Saya baca khutbah Jumaat pada hari raya. Jadi biasalah khutbah saya ni mula-mula aja, kadang-kadang terkah orang kan, tapi lepas tu dia sayu mendayu, ramai yang akan menangis. Dalam khutbah tu saya kata, tuan-tuan, kita hari ini Allah ampun dosa kita kosong-kosong sebab kita selesai menunaikan ibadah puasa. Hari ini kita tak ada dosa. Kita tak ada dosa hari ini. Tetapi kalau kita ada dosa ibu dan ayah kita, baliklah tuan-tuan, minta maaf dengan ibu dan ayah kita. Saya buat nada sayu, doa yang sayu, menangis satu masjid. Saya nampak, saya duduk di atas mimbar. Akhirnya lepas daripada solat Jumaat, ada seorang abang ni,
Dia duduk di belakang, masih pakai baju raya dengan sampin, cantik baju dia. Dia datang dalam keadaan menggenggam tangan macam nak tumbuk saya. Saya rasa ni abang ni macam nak tumbuk saya. Rupa-rupanya dia datang bukan dia nak tumbuk saya. Dia datang, dia peluk saya, dia menangis atas bahu saya. Dia kata, Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya dah tak bertemu dengan ibu dan ayah saya selama 16 tahun, Ustaz. Saya tak pernah balik, Ustaz. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya, Ustaz. Macam mana saya nak buat? Saya kata, abang, saya bisik kat telinga dia. Abang, duit boleh cari, bang. Harta boleh cari, ibu dan ayah tak ada ganti, bang. Baliklah, bang. Bila saya kata macam tu, dia menangis atas bahu saya teresak-esak. Seminggu lepas tu, dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, petang tu saya balik, Ustaz. Saya balik, berhenti kereta depan rumah mak ayah saya. Belum sempat saya keluar, rupanya mak dan ayah dia menanti 16 tahun. Anak dia tak pernah balik. Dia tengok kereta anak dia berhenti. Mak ni melarang menuju keluar. Pergi dekat kereta. Belum sempat saya keluar, Ustaz. Mak saya tarik pintu kereta. Tarik tangan saya, peluk saya, Ustaz. Mak saya bisik kat telinga. Kenapa hang tak balik orang utara? Kenapa hang tak balik? Lama mak duk tunggu, dia kata. Lama mak duk tunggu, dia kata. Wahai anak aku dah maafkan kamu, dia kata. 16 tahun. Aku dah maafkan kamu 16 tahun. Rupanya 16 tahun dia tak balik. Dia tak tahu ayah dia dah lumpuh dah. Ayah dia tak boleh bangun dah. Ayah ni tengok anak ni balik. Ayah ni gagah pegang tungkat jalan juga depan pintu. Saya tengok ayah saya lumpuh, Ustaz. Saya meluru ke ayah saya, Ustaz. Saya pegang tungkat dia, saya letak tepi, saya peluk, Ustaz. Belum sempat saya sebut, ayah, maafkan saya, ayah. Tiba-tiba dua-dua ibu dan ayah saya ni peluk saya. Mereka bisik kat telinga saya. Wahai anakku, kalau kami ada dosa dengan kamu, maafkan kami. Ustaz, saya kata hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan kerana saya dapat seorang isteri, bukan kerana seorang anak, bukan gaji pertama. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya, Ustaz, bila ibu dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun yang dahulu. Masya Allah, Tuhan buka pintu hidayah kerana satu khutbah Jumaat di hari raya, Ustaz. Itulah hidayah bila Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kembalilah ke rumah Allah. Carilah tempat-tempat pengajian, bertemulah sahabat-sahabat kita. Kerana tuan-tuan akan merindu sahabat ini apabila kita tidak bertemu di mana? Di rumah Allah. Sebab rumah Allah itu tempat pupuknya kasih sayang. Rumah Allah inilah tempat penyatuan umat manusia. Rumah Allah inilah tempat yang mana kita akan kembali esok dalam jasad kita yang dibungkus dengan kain putih, diletakkan di dalam kapan dan kita disembahyangkan dalam keadaan tak ada sujud. Pada ketika itu dia angkat 4 takbir. Maka ketika itulah kita tak akan masuk lagi rumah Allah itu dan kita akan dibawa ke alam kubur untuk selama-lamanya. Sebelum kita berada pada situasi ini, kembalilah ke rumah Allah. Datang hadir rumah Allah. Semoga rumah Allah ini menjadi tempat dinasti kita selama-lamanya sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya kira sangat menyentuh hati dan yang penting sangat benar apa yang Ustaz sebutkan. Setiap patah-patah perkataan itu, betapa manusia yang jauh daripada Allah, rumah Allah itulah yang mengetuk pintu-pintu hatinya. Dan marilah kita buka pintu hati kita dan kita doa agar nanti insya-Allah masjid-masjid kita akan kian banyak yang terbuka agar umat ni dapat mencari kekuatan. DJ Syafiq. Baik, insya-Allah Ustaz. Terima kasih atas sesi pertama kita ini Ustaz. Alhamdulillah banyak yang kita dapat dan juga banyak panduan yang kita terima. Masya-Allah kita sama-sama azamkan niat di hati kita Mona supaya amal ibadah kita insya-Allah dan juga azam kita ini kekal semangat seperti mana ibadah kita berada di masjid insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM.
Alif, nak ke mana tu? Nampak tergesa-gesa. Ikram, sihat ke? Maaflah, aku dah lambat nak pergi kelas ni. Sambung belajar lagi ke Alif? Taklah. Aku sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi? Kursus apa tu Alif? Macam-macam kursus berkaitan koperasi, Ikram. Untuk usahawan, macam awak pun boleh sertai. Tadbir urus koperasi, perniagaan, pelancongan dan kesihatan, peladangan, macam-macam lagi lah. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 03-7964-9000 atau layari www.ikkm.edu.my, Facebook, Instagram, Twitter. Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia menerajui kecemerlangan. Ustaz pesan, malulah umur dah lanjut tapi masih tak lancar mengajar Al-Quran. Dah berapa puluh tahun dah kita solat, baca Al-Fatihah pun masih tak betul. Habis tu, saya tak pandai mengaji lagi. Macam mana? Tak apa, jangan risau. Sekarang kan dah ada mengajionline.com. Hari dan waktu boleh pilih. Ustazah pun ada. Yang paling best, di mengajionline.com, yuran boleh tetapkan sendiri. Mudah sangat. Betul ke? Ya, mengajionline.com. Ada pelajar seluruh Malaysia. Ada lebih 15 buah negara seluruh dunia. Okey. Sekarang saya daftar di mengajionline.com. Layari mengajionline.com untuk maklumat lanjut. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kajilah. Sabar dulu. Dengar ni. Cakap dengan saya ke? Ya, semestinya. Sekarang ada promosi buku IKIM. Diskaun? 40%. Ha? Serius? Tapi dekat mana? Layari je www.ikimniaga.my atau call 0362046389. Cepat. Tunggu apa lagi? 2 hari je. 11 dan 12 Disember ini. Okey, baik Encik Radio. Kenapa pula aku cakap dengan radio aku sendiri? Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, alhamdulillah Mona. Kita nak sambung lagi Mona untuk sesi Usrah Nurani di bahagian yang kedua waktu ini. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan naqib tetap kita, Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Kita ada Abang Syahril Intim dan juga Ustaz Dr. Haji Abdullah Khairi untuk sama-sama kita kongsikan dengan tajuk Masjid Merinduimu. Masya-Allah. Baik, sebelum kita nak serahkan sesi Usrah Nurani kita di bahagian kedua ni kepada naqib kita nak bawakan dahulu untuk sesi Kamus Bahasa Arab Usrah Nurani. Kita nak tanya apa ni Ustaz Zul? Hari ni makan nasi Arab dah? Hari ni makan shawarma tak? Masya Allah. Baik, kita nak tanya berkaitan dengan tajuk kita. Selalu kita akan ambil perkataan yang mudah yang boleh sama-sama kita belajar. Namun kalau rujuk dengan tajuk kita ni Mona, iaitu Masjid Merinduimu. Kalau masjid ni dalam bahasa Arab, masjid lah kan. Ustaz lah kalau Ustaz lah kalau dekat utara dia panggil apa? Menaksah. Menaksah. Lama tak dengar. Manasah. Madrasah. Kalau orang utara panggil menaksah. Allah. Itulah. Daripada madrasah. Okey. Dan kita nak tahu untuk tajuk ini Mona, Masjid Merinduimu. Kita dengarkan dulu. Kalau merinduimu tu, apakah ia dalam bahasa Arab? Jom catat. Saya ingat. merinduimu. Saya tak boleh sebut. Tak tahulah bahasa Arab dia boleh sebut ke tak. Kita tengok Ustaz. Alamak. Okay, kita cuba. Okey. Merinduimu. Saya belajar bahasa Melayu. Tak betul. Bahasa Arabnya, iftaqattuka. Oh, senang je ni. Silakan. Wah, bulan apa senang dah Ustaz. Allah. Okey. Iftaqattuka. Dah tulis dah pun. Saya cuba. Okey. Sebut betul-betul. Iftaqattuka. Betul ke? Betul. Masya-Allah. Ustaz lah Khairi betul ke ni? Saya sebut Ustaz Zul. Ustaz Syah. Ustaz Syah. Masya-Allah. Ustaz Syah lagilah ni lagu-lagu intim banyak bahasa Arab ni. Okey, kalau kita gabung masjid. Masjid Merinduimu. Kalau gabung jadi Masjid Iftaqattuka. Kan. Dia nak macam ikan ketukar ni Ustaz tu. Allah, dekat-dekat. Masya-Allah. Gurau-gurau je. Kita sama-sama boleh belajar dan boleh ingat dan supaya kita ada lagi penambahan ilmu untuk kita. InsyaAllah. Dan untuk sambungannya untuk Masjid Merinduimu Iftaqattuka. Silakan. Silakan Ustaz. Masya-Allah ya. Alhamdulillah ya.
Jadi DJ Syafiq nampaknya pelajaran kita tu tinggi juga tu nampaknya. Betul lah Ustaz. Wah, nak sebut tu. Kan, tapi dia sesuai lah sebab bila ilmu ni dia tentang rasa, dia jadi lebih tinggi lah ya. Sebab tu tak ramai orang memahami ilmu-ilmu rasa dan sehingga akhirnya ialah kata-kata hukama ya. Sekiranya manusia tidak mengetahui akan sesuatu hikmah, maka mereka akan menyesatkan hikmah tersebut ya. Jadi dari segi bahasa itu pun kita dah dapat rasa berbezanya ya. Tapi alhamdulillah petang ni kita berbincang, alhamdulillah perkongsian daripada Ustaz Abdullah Khairi ya, dan nanti insya-Allah ada benda yang saya nak tanya secara khusus sebenarnya pada Akhi Shah Intim. Kita harap perbincangan ini didengar oleh ramai orang. Bagi kita orang-orang awam, kita anggap ini adalah satu luahan yang kita nak pertajamkan. Kita nak janganlah kalau kita tak pergi masjid tu rasa okey. Walaupun mungkin pada ketika ini tak dibenarkan kita dengan sebab-sebab yang berlaku ketika ini, wabak-wabak yang berlaku ini, tetapi marilah kerinduan itu kerinduan itu perlu ada. Ya, bukan bila tak boleh pergi masjid rasa nak ke masjid tu tak ada dah ya. Mungkin kita tak boleh pergi ke masjid, tetapi kerinduan pergi kepada masjid, kerinduan untuk pergi ke rumah Allah itu mesti ada dalam hati-hati kita semua. Dan kita harap sebab kita tahu tentang hadis Nabi SAW tentang wabak yang menimpa, bagaimana keadaan, bagaimana posisi, tetapi bukan menjadi asbab untuk kita hilang rasa rindu, rasa sayang kepada rumah Allah dan rasa gairah macam Ustaz Abdullah Khairi katakan tadi, untuk mengimarahkan rumah Allah. Kerana yang pasti adalah rumah Allah, dan kita harap didengar oleh seramai mungkin. Akhirnya setiap orang yang menjaga masjid akan melihat, insya-Allah ya, masjid ini akan dibuka dan kemudian pastinya dengan SOP yang sangat teratur dan teliti supaya insya-Allah dianya terhalang daripada berlakunya rantaian jangkitan tu di masjid ya. Jadi macam saya kata mula tadi, antara dua batas lah. Satu batas bagaimana kita nak letakkan perasaan rindu, yang kedua kita memahami situasi dan kondisi dan kita dapat bertindak dalam cara yang sepatutnya. Baik, dan yang pasti adalah bila saya dengar kisah yang kedua tadi, bahkan yang pertama juga, bahawa hati manusia ni perlu ada tempat. Sebab itulah Allah sebelum letak manusia, Allah letak lebih dahulu rumah Allah ya. Inna awwala baitin wudi'a linnas ya. Makna masjid itu bukan untuk Allah walaupun namanya rumah Allah, tetapi Allah letak untuk manusia. Sebab ketika kita lemah, maka rumah Allah itulah yang sebenarnya akan menguatkan kita. Ketika kita tak berdaya, maka rumah Allah itulah memberi daya dan kekuatan kepada kita. Saya nak dengar sebenarnya kisah Akhi Shah sendiri ya. Sebab kalau boleh berceritalah, wallahu alam saya tak tahu batas macam mana. Sebab saya difahamkan Akhi Shah sendiri melalui satu ujian yang panjang juga sebelum ini, diuji dengan kesakitan ya. Dan kami nak dengar sebenarnya bagaimana seorang yang diuji dan boleh bangkit. Dan kita nak tengok benarkah ada kaitan dengan hubungan dengan Allah. Yang kita kata dalam konteks kita petang ini adalah rumah Allah itu sendiri. Kalau boleh kami nak dengar daripada Akhi Shah sendirilah. Silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zuramli dan juga Ustaz Abdullah Khairi. Tahun 2014 lah sebenarnya ya. Allah SWT uji ya. Satu fasa ujian dalam hidup saya, yang mana saya diuji dengan paru-paru, jangkitan paru-paru. Dan saya dimasukkan ke ward jangkitan lah, ward penyakit jangkit ya. So memang di Sungai Buloh ya. Mula di Pusrawi, kemudian dipindahkan ke Sungai Buloh lah. Jadi selama seminggu di Pusrawi, kemudian 3 bulan saya dimasukkan di Hospital Sungai Buloh. Jadi bercakap mengenai macam mana bangkit ya, daripada ujian ini, memang itulah dalam kehidupan kita tu, ada turun, ada jatuh, ada bangun yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ya. Dan ujian-ujian ini sebagai satu penguat sebenarnya untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana masjid tu adalah, maksud masjid tu, kalau perkataan masjid ni adalah tempat sujud.
kan? Dan kita merinduinya. Dan kali ini tajuknya hari ini masjid pula merindui kita kan. Tapi sebenarnya kitalah sebenarnya yang patut merindui masjid tu, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah tempat kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekat-dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah waktu bersujud. Dan saya mengalami sakit 3 bulan ni. Memang kerinduan tu untuk bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab saya tak boleh nak sujud. Saya memang solat masa tu solat duduk kan. Dan mungkin situasi ini dialami untuk mereka-mereka yang tak boleh bersujud. Ramai sebenarnya. Ayah mertua saya sendiri sampai hari ni kalau setiap kali pergi haji, pergi umrah, dia akan minta dalam solat hajat ke, sebutkan supaya dia dapat bersujud. Sebab dia tak boleh nak bersujud. Sebab betapa nikmatnya bersujud ini. Masya Allah. Memang tak terkata. Selepas saya keluar 3 bulan, saya boleh bersujud. Tak boleh nak cakap lah dia punya nikmat tu. Dan sebenarnya dalam hospital sebulan saya tak boleh makan, tak boleh minum dan tak boleh bercakap-cakap macam sekarang ni. Sebab kotak suara saya ditutup. Maksudnya bukan ditutup, maksudnya biasanya kita ada injap yang di kotak suara kita ni yang membolehkan kita makan, minum dan bernafas. So benda tu yang tak tertutup, dia terbuka kan. Jadi saya tak boleh makan, tak boleh minum, saya memang dimasukkan injap tu sampailah ke perut untuk dimasukkan susu. Minum hari-hari makan susu. Kan? Jadi nak diceritakan saya dapat nasihat daripada ramai asatizah, kawan-kawan, sahabat intim sendiri untuk terus kuat. Dan satu petua yang saya rasa saya amalkan untuk saya push masa tu adalah azan. Azan ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa, miracle. Doktor kata sebenarnya saya mengambil masa dalam 3 bulan baru dapat suara balik. Tapi tiba-tiba dalam seminggu sebelum saya nak keluar daripada ubat tu, saya bagi salam kepada doktor tu. Doktor tu kata, dah ada suara. Ramai satu ubat tu semua macam kegembiraan lah menunggukan suara saya. Sebab saya tak boleh bercakap. Saya memang hilang suara. Tak boleh bercakap. Dengan isteri saya pun saya tulis nak apa kan. Jadi Alhamdulillah bila kita azan itu pun sebahagian daripada zikir kan, kita mengajak orang bersolat kan, sebagaimana ia dikumandangkan di masjid. Jadi apabila kita cuba untuk banyak fadilat sebenarnya menjadi muazzin ini kan, antaranya yang saya pernah dengar, dia akan lehernya ditinggikan di padang mahsyar nanti kan, dan bukanlah panjang leher tu kan, maksudnya dia akan kelihatan lebih tinggi daripada orang lain. Jadi jadilah kita ni muazzin ataupun orang yang mengajak manusia. Semua kita ni sebenarnya layak untuk mengajak manusia kembali kepada masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bagaimana kisah Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi tadi kan. Kita akan rindu untuk menatap Kaabah ya. Memang masing-masing kalau ada pengalaman kali pertama menatap Kaabah tu, Allahu Akbar. Tempat yang satu dunia ni kiblatnya ke arah ke situ, kita dapat melihat arah tu. Kita dapat melihat Kaabah tu di depan mata kita, masya-Allah. Jadi bersujud ya, kita berada di masjid, ni adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tarik sekarang ni untuk semua kita. Jadi di saat ini sebenarnya adalah untuk kita bangkit, untuk kembali sujud dan kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil peluang ini, kesempatan ini. Sebab di sebalik ujian itu sebenarnya pada saya banyak hikmahnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada kita, ingat pada kita. Jadi janganlah kita lupa pada Allah. Jadi teruskan ingat zikir kita, selawat kita, istighfar kita, untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat macam ni kan. Dan pada saya
Yelah sekarang ni mungkin PKPB dihadkan untuk kehadiran ke masjid. Tapi alhamdulillah ramai AJK masjid kita yang buat penggiliran. Mungkin ada hari-hari tertentu boleh pergi ke masjid juga. Sebenarnya itu kita adalah peluang kita untuk melobi diri kita lah untuk pergi ke masjid juga kan? Supaya dipilih untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mungkin sedikit yang saya boleh kongsikan. Terima kasih banyak. Baik, insyaAllah. Ustaz Zul. Ya. Ustaz Zul. Ya. Ustaz Syah ni, dia ada satu lagu intim ni. Ketika diriliskan, masa itulah kematian mak saya. Allah. Saya ingat ada masa intim buat persembahan dekat apa? Allah lupalah dekat Penang tu. Politeknik kan? Politeknik. Yes. Dia menyanyi lagu tu. Saya bagi khulasah daripada nasyid tu. Ya, betul Ustaz. Lagu apa? Masya-Allah. Nak dengar. Lagu dia. Dialah kekasih penyeri hidupku. Dia yang ku rindu setulus di kalbu. Lagu ni sebenarnya liriknya saya tulis bersama isteri saya yang menjadi teman saya dalam masjid, dalam hidup ni lah kan, dan juga dalam hospital sepanjang 3 bulan. Sebagai satu hadiah untuk isteri. Chorus. Maliga cinta yang dibina harungi bersama, penuh ranjau berduri di sulam jernih kesabaran. Masya Allah. Allahu ya. Baik, alhamdulillah Akhi Syah, saya kira satu perkongsian yang sangat berharga sebenarnya. Mengingatkan kita sebab sangat saya sendiri masya-Allah seolah tersedar ya, apabila seorang tak boleh sujud ya, dan dapat nikmat sujud, itu satu nikmat sebenarnya. Dan kerana posisi yang paling menunjukkan kita ni hamba kepada Allah adalah ketika kita sujud. Maknanya bahasa badan kita bukan cakap aku hamba ya Allah, aku hamba ya Allah, sebab badan kita juga bercakap dalam body language. Bila kita sujud, body language kita sedang cakap aku ni hamba kepada Allah. Dan rupanya apabila kita berada pada posisi yang paling tepat dengan kerana apa kita dicipta, maka di situlah letaknya ketenangan ya. Allahu Rabbi ya. Jadi maknanya dahi kita ini apabila kita letak, dan Nabi tadi Ustaz Abdul Khairi pun sebutkan tentang hadis betapa pentingnya kita letakkan dahi itu boleh di mana-mana bumi yang bersih insya-Allah, tetapi adalah terbaik kita letakkan di bumi yang terbaik yang kita disebutkan oleh Nabi tadi. Tak lain tak bukan adalah masjid. Artinya cuba bayang kalau sujud saja di bumi biasa pun telah dapat ketenangan, betapa kita letakkan dahi kita itu pada posisi terbaik di tempat yang terbaik. Maknanya betapa banyak ketenangan dan merawat penyakit-penyakit masyarakat yang ada pada hari ini. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang dikongsi oleh Akhi Syah ya. Bila sebut tentang azan ya, maknanya dengan azan itu berjaya merawat tanpa mungkin pembuktian doktor. Doktor tak boleh nak buktikan benda tu. Tetapi rupanya azan itu menjadi satu tenaga, kekuatan yang boleh merawat ya. Dan seolah-olah sekarang saya sedar azan yang dilaungkan di sekitar masjid-masjid kita itulah yang sebenarnya merawat tak tahu berapa banyak penyakit yang ada dalam masyarakat. Betul. Yang kalaulah sekiranya azan kian tak ada, azan kian kurang, azan kian sayup, azan kian sayu, ataupun azan yang dipanggil, sebab tujuan azan adalah untuk dijawab. Maknanya orang kena pergi ke masjid barulah berlaku ya hakikat azan itu. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim, Allah bagi tahu wa'adzin finnas, maka azanlah, maknanya serulah kepada manusia. Barulah jawapannya ya'tu karijalan, barulah akan datang orang berjalan kaki sekalipun, menaiki kenderaan yang paling daif sekalipun. Nak cerita pada kita maknanya azan itu masya-Allah rakan usrah yang saya kasih sekalian, merupakan perkara yang merupakan ubat yang merawat penyakit masyarakat kita. Allahu Akbar ya. Ini satu perkara
yang marilah kita syukur dan akan sempurna bila laungan azan kita pergi ke masjid. Nampaknya Ustaz kita berada penghujung, mungkin dalam 1 minit lah Ustaz, nasihat akhir kepada kita semua rakan usrah ni Ustaz, supaya dapat bawa balik sesuatu yang paling berharga dalam usrah kita pada petang ni Ustaz. Silakan Ustaz Abdul Khairi. Allah Akbar. Saya ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa in afdalas salah salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Wahai manusia, semayanglah di rumah kamu. Tapi afdal semayang sunat adalah di rumah, kecuali yang maktubah, yang fardu. Maka Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa maktubah itu wajib ditunaikan berjamaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ambillah peluang tuan-tuan untuk kita menunaikan solat berjamaah kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan ditutup, dibuka, tapi kita tak ambil ruang ini dan kesempatan ini untuk kita bersama jamaah yang lain di rumah Allah. Allahu Akbar ya. Saya kira satu nasihat yang sangat padat, rangsangan yang sangat berguna kepada semua, terutamanya golongan lelaki, sebab yang disebut oleh Nabi SAW dalam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu itu, menurut ulama 7 itu untuk laki-laki dan perempuan kecuali 1, 6 untuk laki-laki dan perempuan kecuali 1 je. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid itu hanya untuk lelaki. Adapun 6 yang lain itu laki-laki dan perempuan semuanya boleh dapat sama. Maknanya betul lah apa yang Ustaz sebutkan tadi, kita tanam azam yang kuat dan kita tak beralasan dengan SOP, dengan halangan kekangan ni insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Akhi Syah, marilah kita ke masjid bersama. Marilah kita ke masjid bersama. Kita solat sama-sama, kita doa sama-sama, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itulah ada lagu Marilah ke Masjid. Walaupun kita tak ke masjid, hati kita tu sebenarnya insya-Allah sama-sama kita letakkan di masjid. Sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab pernah sebutkan, kalau kamu nak lihat hati masyarakat ataupun qaryah satu tempat itu, kita lihat masjid ni macam mana. Jadi walaupun masjid tak boleh boleh kita pergi, tapi kita hidupkan dengan azan, mungkin boleh dipasang bacaan Al-Quran dan sebagainya. Mahupun pihak masjid sendiri boleh insya-Allah wujudkan usrah nurani seperti ini di peringkat masjid masing-masing secara dalam talian insya-Allah. Insya-Allah. Baik, satu saranan yang sangat bagus yang sepatutnya didengar oleh setiap yang bertanggungjawab untuk menguruskan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala agar imarah masjid tidak berhenti. Dan kita tahu bahawa bukan sekadar kita merindui rumah Allah, tetapi masjid juga merindui kita. Kerinduan inilah yang perlu kita temukan ya. Macam kisah Ustaz Abdul Khairi tadi, seorang anak yang rindu, mak ayah yang rindu bergabung ketika itu dengan tangisan kegembiraan yang tidak tahu kita nak sebut betapa bernilai dan berharganya ya. Baik, alhamdulillah Ustaz Abdul Khairi, Allahu Akbar, sayangnya lah masa dah nak berlalu kan. Kalau boleh sebenarnya panjang lagi kita nak dengar, pasti banyak lagi perkongsian, nasihat-nasihat, dan saya yakin insya-Allah DJ Syafiq nanti dia tengok Ustaz tu ada lapang sikit masa, dia ajak lagi insya-Allah ya. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Begitu juga Akhi Syah ya, dalam orang kata sibuk menguruskan event besar yang berlaku pada esok ya. InsyaAllah. Masih lagi sempat memperuntukkan masa untuk ini, dan kita harap insyaAllah kebaikan demi kebaikan insyaAllah ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, sedar tak sedar kita telah berada di penghujung. Kami semua mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan Akhi Syah di atas perkongsian yang sangat berharga ini, yang kita sangat berharap agar perkongsian ini dapat mengingatkan kita betapa pentingnya rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sikit saja nak cerita mungkin di hujung. Saya pernah berkesempatan ya, satu ketika dulu yang agak lama benar, berkesempatan untuk ke Mindanao ya. Dan di Mindanao
Kita tahu di sana pejuang-pejuang pada ketika itu berperang dalam hutan. Dan saya berkesempatan untuk bertemu dengan para pejuang ini dan saya memilih sebuah masjid yang sangat dhaif. Mereka tak pergi ke masjid walaupun mereka berperang dalam hutan. Dan masjid tu lokasinya dalam hutan juga, di tepi Tasik Marawi. Saya masih ingat lagi suasana tersebut. Tapi apa yang saya nak kongsi sedikit sahaja, di malam hari tersebut, masjid yang lantainya terbuat daripada papan-papan dan dinding-dinding masjidnya yang berlubang, termasuklah atap zinknya yang tak sempurna. Dan pada malam itu, saya mengajak mereka berjamaah. Lepas solat, saya duduk dalam halaqah dan mereka ramai-ramai duduk. Sesimpel saya bawa pada ketika itu adalah mengajak mereka sama-sama bertahlil. Mengajak untuk sama-sama menyebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pada ketika itu, mereka yang berperang di dalam hutan, yang mengangkat senjata pada ketika itu. Kemudian saya dapati setiap mereka bila menyebut tahlil La ilaha illallah, pada masa itu mereka datang makin lama makin dekat, makin lama makin rapat. Dalam gelap malam di bawah cahaya lilin semata-mata, mereka menyebut kalimah La ilaha illallah dan saya dengar bersama dengan esakan dan tangisan. Menangis menyebut tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan mereka seolah-olah tidak mahu berhenti daripada berzikir La ilaha illallah ini. Sesudah majlis, mereka berkata alangkah indahnya hati pada saat diisi dengan menyebut kalimah dan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka sebut, kami menjadi begitu kasar kerana berperang di medan peperangan, mengangkat senjata bahkan bertakbir Allahu Akbar. Tetapi kami sedar pada malam ini betapa kosongnya hati dan betapa indahnya pada saat kami bersila dalam rumah Allah dan kami menyebut nama Allah. Dan inilah ketenangan yang hakiki. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, inilah dia masjid kita yang kita rindui. Dan pada saat kita begitu asing, masjid sedang merindui kita. Semoga insya-Allah memberi rangsangan kepada semua yang mendengar untuk meletakkan nilai yang paling tinggi kepada rumah Allah yang kita sebut masjid. Wallahu a'lam. Allah. Semoga masjid ini akan terus kita rindui dan juga menjadikan sebagai satu tempat untuk kita sama-sama nak membawakan semangat yang baik dari hati kita, tambah-tambah semangat untuk nak teruskan nilai ibadah kita ini, insya-Allah Mona. Dan Ustaz Zul, sebenarnya sesuai dengan saranan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, di mana beliau ada memberikan satu kenyataan media di laman Instagram beliau, di mana ada kelonggaran bagi SOP terbaru pelaksanaan solat Jumaat dan solat fardu serta penganjuran aktiviti keagamaan di masjid, surau Jumaat dan juga surau wilayah-wilayah persekutuan di zon hijau, kuning, jingga dan merah. Jadi rakan-rakan sekalian juga boleh sama-sama untuk rujuk di Instagram beliau, Instagram beliau namanya Dr. Zulkifli.Al-Bakri, ataupun boleh saja untuk layari di laman web Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Masya Allah Mona. Kita dah sampai di hujung pertemuan. Namun sebelum kita berakhir, kita nak sama-sama untuk bawakan pimpinan doa dari Ustaz. Silakan. Ustaz. Ana minta Ustaz Abdullah Hairi tolong bacakan doa petang ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ما نورت الارض وبنور شمسك ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله ampunilah dosa kami ya Allah, jadikanlah ilmu pada petang ini ya Allah, majlis ilmu ini penuh manfaat ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka ya Allah. Kami takut ya Allah, kerana perjalanan hidup kami ini masih jauh ya Allah. Kami akan menghadapi namanya sakaratul maut ya Allah.
Allah, bagaimana dengan dosa kami ya Allah. Kemudian kami akan berada di alam barzah ya Allah, bagaimana dengan jasad kami yang penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Kemudian kami akan bangun di padang mahsyar ya Allah, bagaimana dengan ibadat yang kami buat ya Allah. Semuanya penuh dengan sifat-sifat mazmumah ya Allah, penuh dengan riya, wujud dan sebagainya ya Allah. Maka ampunlah dosa kami ya Allah. Kami akan berada di padang mahsyar nanti ya Allah, ketika bangun nanti untuk mencari para nabi 3,000 tahun ya Allah. 3,000 tahun itu akhirat ya Allah. Al-yawmu fil akhirah alfa sanah fid dunya. Satu hari di akhirat 1,000 tahun dunia. Bagaimana ya Allah kami hidup ada 60 tahun, 70 tahun dengan dosa yang kami bawa ya Allah. Maka hari ini ampunlah dosa kami ya Allah. Sampai itu ampunlah juga ya Allah dosa ibu dan ayah kami ya Allah, yang melahirkan kami ya Allah, yang menumpahkan darahnya tanpa rasa bersalah ya Allah kami dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa ibu kami ya Allah, ampunlah dosa ayah kami ya Allah, ampunlah juga ya Allah keluarga kami ya Allah, isteri kami, suami kami dan anak-anak kami. Jangan kau jadikan isteri kami, suami kami dan anak-anak kami sebagai ujian kepada kami ya Allah. Kerana dosa kami pun kami tak mampu nak tanggung ya Allah. Bagaimana kami nak tanggung dosa isteri kami, suami kami dan anak-anak kami ya Allah. Maka bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jauhlah kami ya Allah daripada komik ini ya Allah. Kau angkat ya Allah. Kau jauhlah kami ya Allah. Sesungguhnya kami ya Allah terkena dengan penyakit komik ini dengan dosa kami ya Allah. Banyak dosa kami jauh daripada rumahmu ya Allah. Sekarang lagi kami jauh ya Allah. Kami bagi banyak alasan ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hidayah untuk kami dan seluruh umat manusia seluruhnya ya Allah. Untuk menerima Islam ini dan yang Islam, untuk dekatkan diri dengan rumahmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syakha wa su'il khata wa syamatati al-a'da. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim, idfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wa suyufal mukhtalifah wa syada'ida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan. في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء القدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Abdullah Khairi atas pimpinan doa sebentar tadi dan juga nakib kita bersama-sama di dalam siaran kita pada hari ini Muna, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga Abang Syahril Intim atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki ada masa kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang insyaAllah. Dan mengakhiri Usrah Nurani pada petang ini dengan doa kafaratul majlis wa surat al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kita Mona di Facebook dan juga di platform media sosial kita, dan insya-Allah kita akan sama-sama boleh dengarkan kembali rancangan Usrah Nurani yang kita siarkan di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tonton di situ semula boleh dengarkan kembali, boleh hayati kembali. Apa-apa pun kita sama-sama menjaga amal ibadah kita, jaga keselamatan kita dan juga jaga kesihatan kita, dan di mana saja yang kita berada pastikan kita terus patuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforiah Islami.